Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Tuan Imam, pengurusi majlis Masjid At-Ta'awun Fatani, semua ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 3 hari bulan 2 2024, kita dapat meneruskan agenda di masjid kita ini dalam program untuk menggilak balik apa yang sudah kita tahu, iaitulah tentang perjalanan hidup kita di atas dunia ini mesti berpaksikan kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama, yang kedua mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, dalam amalan yang kita lakukan. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut sunnahmu amalan, apa dia maksud? Maksudnya satu pengakuan daripada kita bahawa kita ni nak beramal dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah kata, kalau kamu sayang kepada aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin ada orang sayang kepada Allah tapi Nabi yang disayangi oleh Allah tidak diikut. Kita kata tak jadi. Nak sayang betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat di dunia, kita akan aman di akhirat nanti insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang sunnah, apa yang kita tahu? Apa makna sunnah? Sunnah itu iaitulah perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada persabda dia, amalan dia, ataupun apa saja yang dibuat oleh Nabi, maka itu dia panggil sunnah. Cuma dalam sunnah ini terbagi kepada 3 kategori. Ada sunnah yang fardu, yang wajib. Ada sunnah yang sunat. Kita kena beza di antara sunnah dengan sunat. Lain. Kalau kata sunnah itu amalan Nabi. Kalau kata sunat itu perkara yang tidak wajib. Kita kena beza. Ada setengah orang ni kalau kata sunat, sunat. Nampak perbezaan? Dari sudut maknanya, tulislah kita belakang. Sinunta, sunnah, sunat. Tapi lain dia punya darjah ataupun taraf. Kalau kata sunnah, itu apa Nabi buat. Kalau kata sunat, itu perkara yang apa? Yang tidak wajib. Maka 2 perkara ini yang perlu kita pahami di antara 2 perkara yang berbeza. Maka atas dunia ni kita nak buat ibadat. Ibadat ni lorong dia sempit. Kita boleh buat kalau dia dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum, baru kita boleh buat. Kalau kita kata aku nak reka sendiri, tidak boleh. Berbeza dengan dalam bab kehidupan. Kehidupan kita boleh buat apa kita nak buat, kecuali dia bercanggah dengan syariat, baru tidak boleh. Macam dalam bab makan minum. Makan minum yang diletakkan oleh syarak, yang pertama kena makan yang halal. Yang kedua, adab makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Pak kita nak makan apa? Ada orang makan nasi, ada orang makan gandum, ada orang makan sayur, ada orang makan macam-macam. Kita mengatakan apa yang kita nak makan, kalau dia itu halal, ikut. Maka kita mengatakan itu cara kehidupan. Tetapi dari sudut sunnahnya, cara kita nak makan itu sudut sunnahnya bagaimana nak makan. Biar biasanya budaya kita sini, kalau makan, kita orang Islam ni makan dengan tangan ni. Kalau orang bukan Islam ni makan yang apa? Sudu. Dengan kayu. Orang Siam makan dengan kayu ke makan dengan sudu biasa apa kita? Kita tak boleh tengok dia makan. Kalau Cina tengok, makan supaya Cina juga kayu. Bahaya kita tak makan kedai dia, okay? Kita nak makan kedai pok kita, jadi tak nampak. Itu dipanggil budaya. Kita ni pun kalau orang Islam nak makan dengan kayu juga, sila makan. Tapi syarat dia tangan kanan. Itu dipanggil syarat. Jadi para jemaah sekalian, ayat yang kita baca tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Contoh tanda surah ini nama dia Suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran ayat 31. Maka Allah Ta'ala letak dalam ayat ini dua perkara. Bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Tanda. Yang pertama, Allah sayang pada kita. Kita ni bila kita nak sayang, nak suruh Tuhan sayang pada kita, kita tu kena tunjuk yang kita itu beriman, sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita tak terasa kita tu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kecuali apabila Allah panggil kita, Allah Ta'ala cuit kita, Allah Ta'ala ambil ujian kepada kita, ketika tu baru kita serah, sebenarnya aku ni dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya aku ni dekat ya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tidak jauh dengan kita. Tapi kita jauh. Bila nak jadi dekat? Bila kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ketika itu kita rasa, banyak pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tadi anda dengar sahabat kita, dia cerita malam mula-mula air banjir naik. Masuk buk nak pergi tolong kapal, perahu ni lekat, tak boleh masuk. Air terlalu kuat. Orang duduk dalam rumah buka atap, keluar ke atas nak kata mana. Nak minta tolong siapa? Minta tolong dengan perahu berlekat. Nak panggil orang, tak ada siapa boleh mari. Ketika itulah kita terasa inni qarib. Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku tanya tentang aku, jawab. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Jadi bila kita dekat dengan kita, kenapa kita nak menjauhkan Allah Azza wa Jalla? Bila Allah Ta'ala dekat dengan kita, kenapa kita nak menjauhkan diri daripada Allah Azza wa Jalla? Kita mengatakan itu satu kerugian yang cukup besar. Maka dalam ayat ini, Allah SWT letak yang pertama, Tuhan sayang kepada kita. Tuan-tuan kena ingat dalam sebuah hadis, Iza ahabballahu abdan nada Jibril. Bila Tuhan sayang pada hamba dia, dia panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Aku sayang pada orang. Apa tindakan Jibril? Jibril alaihissalam panggil semua malaikat di langit, bagi tahu innallaha yuhibbu fulan. Allah Ta'ala sayang pada fulan. Orang langit sayang. Kemudian ditulisnya qabul. Orang ini disayangi oleh manusia di bumi. Kita mengatakan itulah bila disayangi oleh Allah, semua makhluk akan sayang kepada kita.
biiznillahi azza wa jalla. Jadi apa lagi kita nak? Cuma kadang-kadang kita duk mikir, betul ke kita ni Tuhan sayang? Kita buat benda baik, kita ibadat jaga, solat tak penuh tinggal, sedekah jaga, amalan-amalan berkuat, ajak orang buat baik. Tapi kadang-kadang orang marah juga kita. Nak kata apa ni? Ada salah kita, tak betul hak kita royak, ataupun orang tu tak betul. Lah ni kita nak tanya. Lah ni siapa salah? Kita salah ke? Orang tu salah. Orang yang benci pada kita. Maka di sini menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian, kita kena balik kepada muhasabatun nafsi. Kita semok tengok siapa dia salah malam ni. Boleh jadi kita salah. Benda betul tapi royak tak kena. Macam orang ni salah, tak faham agama. Kita pergi depan-depan orang, kita kata demo ni awak di pasal jahil, tak erti. Agak-agaknya marah tak marah dia kita. Dia kata kau orang jahil, marah tak? Marah. Ada demo ahli sangat. Dia celek mata gitu tak sedut royak. Ajak dia tak mari dah tu. Marah. Tapi kalau kita pergi dengan uslub yang baik, saudara, kita ni ada benda kena, ada tak kena, ada cakap dengan lemah lembut dengan baik. Dia nak marah juga. Bukan salah kita, salah dia. Sebagaimana puak-puak Quraisy ketika berdepan dengan Nabi SAW, Nabi cukup baik, lemah lembut. Tak ada orang paling lembut bahasa, paling indah cakapan lain daripada Nabi SAW. Tapi kenapa Nabi dimarah oleh orang? Salah Nabi ke salah Abu Jahal? Confirm salah Abu Jahal. Salah Nabi ke salah pak dara dia Abu Lahab? Sah Abu Lahab yang salah. Sebab apa salah? Sebab hak Nabi bawa tidak disukai oleh nafsu. Satu, nafsu tak suka. Yang kedua, apa yang dibawa itu menyalahi tertib, kebiasaan yang dibuat oleh orang Mekah pada ketika itu, maka dia akan dimarah. Maknanya dua sebab orang Mekah marah ke Nabi SAW. Sebab yang pertama, kerana Nabi bawa ajaran yang tak serupa dengan dia. Sebab yang kedua, kerana ajaran Nabi menyalahi kehendak nafsu yang diguna pakai oleh puak Quraisy. Mari satu kumpulan lagi, nama dia Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni orang panggil Yahudi atau Nasara. Ahlul Kitab. Lah ni orang duk bahas. Ahlul Kitab ni ada ke tak? Ahlul Kitab ada ke tak ada? Kita nak jawab mana agak-agak. Ada ke tak ada Ahlul Kitab? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau kata ada, Allah Ta'ala akan sebut dalam saya, boleh nikah dengan dia, boleh makan sebelahan dia. Jadi pasal itulah khilaf ulama hari ni, Ahlul Kitab yang dikendaki dengan seperti dalam Quran, yang boleh makan sebelahan dia, boleh kahwin dengan wanita dia tu, ada ke tidak? Jadi ada ulama kata tak ada dah waktu tu. Orang ada dan ni bukan Ahlul Kitab. Dia dakwa ada kitab, tapi sebenarnya mereka musyrik, orang yang telah menyuci Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan Ahlul Kitab yang datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu semua sifat Nabi, dia tahu semua apa yang ada pada Nabi, benar, betul belaka. Pasal apa dia tolak? Jawabnya dia tolak sebab hasadan min indi fasib baghyan wa hasadan. Dia tolak sebab satu baghyan, dia sendiri itu jahat. Yang kedua hasad. Inilah dua penyakit yang menyebabkan kita dimarahi oleh orang manusia walaupun kita betul 100%. Tapi tak ada masalah. Nabi diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya ajak manusia fattabi'uni, maka kita akan dapat dua perkara. Yuhibbukumullah, yang pertama Allah Ta'ala sayang kepada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Apa lagi kita nak atas dunia ni? Allah sayang, Allah ampunkan dosa kita. Maknanya dua sifat yang cukup menarik untuk kita faham. Apa dia sifat dia?
Iaitulah Allah sayang dan Allah ampun kita. Nah, bila diampunkan, pengampunan Allah adalah pengampunan yang mutlak. Allah SWT bila diampun, maka pengampunan itu besar. Baik para jemaah sekalian, maka para ulama tafsir kata ayat ini menjadi pengukur, tali ukur, orang panggil parameter, orang panggil berapa lagi, penimbang. Kita nak tahu kita ni betul-betul sayang pada Allah ataupun dakwa semata-mata. Lagu mana? Tengok amalan kita, tengok perbuatan kita, tengok pegangan kita. Ikut Nabi kita ikut. Kalau kita kata betul, alhamdulillah, bermakna kita hakiki, memang kita mencintai Allah dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua lapangan. Sebab maka bila kita sayang pada Nabi, kita kena buat amalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis dalam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam hadis kudusi. Allah Taala berfirman Allah Taala berfirman dalam hadis kudusi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik amalan yang dibuat oleh seorang hamba Allah Taala itu apa dia? Amalan yang fardu. Sebaik-baik amalan yang kita buat iaitulah amal fardu. Ini kita kena jaga dia. Hak mula-mula sekali kita kena jaga amalan fardu kita. Kemudian jaga amalan sunat. Sebab apa? Amalan fardu itu asas. Dia panggil tonggak, pelunggu. Kalau kita masjid ni, dia panggil tiang besar dia duduk di amalan fardu. Amalan sunat menghiaskan. Cat, ada lampu, ada warna-warni. Kita kata itu amalan sunat. Dan amalan sunat lah yang akan membezakan di antara kita sama-sama kita, yang membezakan darjat seorang manusia, orang yang beriman, sama-sama orang yang beriman, sama-sama adik ibadah, iaitulah amalan sunat yang kita buat. Dalam hadis tadi, hadis yang panjang tadi, Nabi kata, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Berteruslah hamba aku bertakarrub. Takarrub maknanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Bin nawafil, dengan amalan sunat. Dengan amalan yang sunat sehingga Allah Taala sayang padanya. Jadi kita nak suruh Tuhan sayang banyak, amalan sunat kita kena kuat. Nak suruh Tuhan saya sikit, amalan sunat kita pun tidak banyak. Maka itulah yang kita nak para jemaah sekalian, supaya Allah Subhanahu Taala sayang. Itu yang pertama, bila kita buat amalan menyebabkan Allah sayang. Cuma ada satu soalan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Kaji dengan hadis itu. Tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Sahabat-sahabat terkejut, tuan-tuan. Lepas tu kita duduk semaya, duduk puasa ni, apa dia? Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata, wala ana. Aku sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadlin, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, barulah kita boleh masuk syurga dengan limpah kurnia Allah, bukan dengan semata-mata amalan. Macam mana kita nak faham hadis ni? Dengan hadis Allah Taala sebut tadi, mu buat amalan sehingga aku sayang. Jawab dianya, hadis itu tidak bercanggah. Hadis buat amalan untuk masuk syurga, hadis kita beramal disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, dengan hadis kata tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Macam mana kita nak taufik? Lagu mana kita nak campur di antara dua hadis supaya nampak tak bercanggah? Tidak orang kata tak kontra, tak belagar. Jawab dianya, yang pertama sekali,
Hadis yang mengatakan siapa dia buat amal sekian boleh masuk syurga. Contohlah kita kata contoh. Hadis Nabi SAW beritahu siapa dia jaga 12 rakaat solat sunat. Berapa rakaat? 12 rakaat. Dia panggil solat sunat rawatib. Tuan-tuan tanda, solat sunat rawatib ni 12 rakaat bermula dengan 2 rakaat belum subuh. Belum subuh 2 rakaat. 4 rakaat belum zuhur. Berapa dah? 2 rakaat lepas zuhur. 8. 2 rakaat lepas asar. Mana bunyi gagel? Tak jadi lepas asar. Muncul. Tu email apa senyum. Kalau kata, lepas asar dia kok. Kita nak tengok yang jadi ke tak jadi. Kalau dia kata tak betul tu, memang tak ada. Ada setengah tempat ni. Kita yang pasal tulis lepas asar. Kata sudah. Orang sini tak ngaji. Teman dia tak ngaji. Lepas asar ni tak ada solat sunat. Adanya lepas maghrib 2, lepas isya 2. Apa kita dapat? Apa dapat? Kau lama tak dengar hadis ni. Kata Nabi kita selalu bagi tahu, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah SWT akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Sini kalau kita nak buat banglo sebutir, banglo 5 bilik, 2 tikar. Berapa juta ke? Berapa juta ke? 13 juta. 13 juta bak. Murah teh. Murah kau sini. Tak apalah 13 juta lah. Sekarang 30,000 ringgit. Tak boleh. Buat pondok boleh 30,000. Tak pakai murah sini. Dengan kita semaya sunat 12 rakaat, boleh sebuah rumah harga 13 juta Pak. Pada ke tak pada? Tak ada. Entah tak? Tapi dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, boleh ke tak boleh? Itu yang dikatakan, kita tak boleh masuk syurga semata-mata dengan amalan kita. Kita boleh masuk syurga dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis ni tak bercanggah. Sebab itulah kita nak suruh Tuhan sayang pada kita. Bila kita nak suruh Tuhan sayang pada kita, maka limpah kurnia dia akan mencurah-curah, akan mari banyak sebab kita taat. Kita ni kadang-kadang tak usah kita tak boleh nak banding Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tak ada bandingan. Tapi supaya mudah nampak, dia panggil analogi. Ini bahasa luas sikit. Analogi ni bahasa supaya kita kiasan, supaya kita mudah nampaknya. Orang yang mudah suruh dengan orang payah suruh. Ni orang muda ni, budak-budak kita ni mau buat ke ni? Buat lalu. Gaji dia ada dah. Kita kata gaji dia lebih kurang dalam 10,000. 10,000 sebulan. 10,000 berapa? 100. Itu. Buat teh. 10,000 banyak. Kita kata gaji 1,000 lah. 1,000 ringgit. Contoh kira dia lah kok berapa. Nak suruh nampak contoh. Tapi setiap benda yang kita royak, dia buat belakang. Saya kata mungkin cuci kawasan. Dia cuci kawasan, sapuh dia tahu, benda tak suruh pun dia buat juga. Agak-agaknya tak ada bonus kalau ada bonus. Mesti ada bonus. Oh, dia ni baik. Gaji dia 1,000, aku beri 2,000 dia sebab dia baik. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tengok hamba dia ni taat ke tak taat. Dengan kata ke tidak. Kalau dengan kata dia taat, ketika itulah datangnya limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka datanglah. Itu yang pertama, kelebihan kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kelebihan yang kedua, amalan sunat yang kita buat ni, amalan sunat akan membantu amalan fardu yang kita buat. Akan bantu amalan fardu yang kita buat. Saat ni kita semaya maghrib.
Waktu semaya tadi, ada ke tidak terasa khoya sebentar? Ada. Pasal lalu saat ini nak lepas sini, pasal malam ada. Pasal malam kau kemarin. Kalau nak tu, pasal pagi. Kalau nak pagi. Malam nak juga. Oh. Nak tu maknanya pasal hok jual-jual itulah nak. Tak ada kedai. Kena belajar komputer kok kali baru boleh faham. Sana. Baik. Makin mikir daripada ala kelik ni nak berhenti cari makan hok pelik sini. Dalam semaya. Contoh ya. Kita tak mikir pun saat ni. Takut dia kata dia diri dah tu. Tak. Nah. Maknanya dalam kalau kita tak ada benda hok kita mikir, hok kita tak ingat berapa dia kita nak apa dalam solat tu ada benda hok celari. Maka bila kita solat sunat itu akan menampung, akan mempercomelkan kekurangan-kekurangan yang berlaku pada amalan fardu kita. Manakah dalil? Dalilnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amalin as-salah. Amalan kita yang pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat esok semaya. Pada itulah semaya ni Allah Ta'ala letak rukun Islam yang kedua duduk mana? Duduk di solat. Rukun Islam yang kedua semaya. Kalau dia kata rukun Islam yang kedua haji, lambat kita nak boleh kesal orang ni. Islam molek atau tak Islam molek? Dia ni molek ke Islam? Mana tahu aku dia tak pergi haji lagi. Betul tak? Mana tahu aku dia tak pergi haji lagi. Tak kata macam ni. Kita nak nilai apa payah. Kita nak kata apa susah. Tapi bila Allah Ta'ala beri kepada kita solat ni di antara kelebihan dia ikut matahari, tidak ikut bulan. Tuan-tuan kena ingat. Amalan apa yang dikira ikut matahari bukan ikut bulan? Jawabnya solat, semaya. Hak lain ikut matahari. Nak puasa, orang panggil bulan Ramadan. Betul lah waktu puasa tu ikut matahari. Dah. Fajar, maghrib. Waktu puasa. Tapi bulan puasa, orang tak kata matahari puasa, dia kata bulan puasa. Jadi kita kena ingat, dia tengok bulan. Hikmat dia panjang lah. Kita tak masuk lagi dah hikmat. Kita nak masuk contoh saja. Matahari dia pusing setiap hari. Dia naik pagi, turun petang. Dia mari mencerah, mari sembahyang subuh. Matahari duduk tengah-tengah langit, sekejap zawal, condor, mari sembahyang subuh. Asar, maghrib, isya, habis dah cahaya matahari, sembahyang isya. Kejap lagi, ni kalau kita duduk tepi pantai, tepi laut, nampak dia panggil syafaq. Syafaq ni cahaya merah kaki lagi. Ila semua cahaya, isya. Itu kata di para ulama, Allah SWT beri solat ni oleh kerana dia bersifat harian, maka dia kena ikut matahari. Ikut matahari. Jadi kita tahu orang ni semaya ke tak semaya. Tadi ada orang tanya, dia kata betul ke ada di sebuah negeri dalam dunia ni 30% yang rakyat dia semaya. Sedap juga soalan dia. Malam ni tak sibuk soalan dah, takut tanya pula soalan. Ya. Kita kata mana ada huraian yang tepat berapa orang semaya, berapa orang tak semaya, kecuali kita kaji bertempat. Contohnya dalam kampung ni, kita pergi tahu orang ni semaya ke tak semaya. Dia kata dia semaya, cuma dia tak semaya di rumah, tak semaya masjid. Satu penyakit lain pula. Maka permulaan sekali solat, kiraan amal kita di akhirat esok apa dia? Solat. Allah tanya malaikat, adakah solat dia sempurna? Adakah solat dia ada kelemahan? Adakah solat dia kurang? Malaikat kata ada lemah, ya Rabbi, kurang sempurna. Allah tanya, hal li abdi min tatawwu'? Adakah hamba aku ni ada amalan sunat? Adakah tak ada? Tengok fail, alhamdulillah. Sunat qabliyah ada,
sunat ba'diyah ada, sunat duha ada, sunat witir ada, sunat tahiyatul masjid pun ada, sunat wuduk. Allah, kaya tak kaya kita di akhirat esok? Maknanya alat untuk menampung nak tepek hak mana koyok, hak mana tak sempurna dalam solat fardu tu banyak. Jadi kalau kita tahu lagu ni, samalah kata di para ulama yang lain, mereka mengatakan bila kita tahu amalan sunat ini, amalan ni lah yang akan memberi kepada kita penampal ataupun penyempurna kepada amalan fardu kita yang lemah, yang kurang itu. Jadi kena buat banyak. Itu dua. Yang ketiga, tuan-tuan kena ingat perbezaan di antara ahli ibadat. Dia gini, dalam ibadat ni, dalam kita hidup beribadat ni, Allah Ta'ala letak pada kita dua perkara yang membezakan sama-sama ibadat. Yang pertama, tahap keikhlasan kita. Setara mana kita ikhlas dalam ibadat? Ikhlas sungguh, ikhlas campur sikit-sikit dengan ria, ikhlas dah cuma ada sikit-sikit, ataupun ria tu tinggi darjat, tak sama dengan orang yang mukhlisin lahuddin, dengan orang yang benar-benar ikhlas, tidak akan sama dengan orang yang ikhlasnya bercampur-campur di antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Tengok kalau kita belajar dari kitab tasawuf ni, dia kata kita tengok peratus ikhlas dengan tak ikhlas tu berapa. Baik para jemaah sekalian, itu dari sudut satu. Yang kedua, niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Coba tulis sikit. Niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Kita mandi, kita ni orang Melayu dia panggil ni, 3 kali sehari mandi. Anak masa duduk ngaji di Mekah, selalu pergi hotel Arab. Tu Arab duduk ngeluh. Dia kata al-Jawa kal battah. Dia kata orang Melayu ni macam itik. Kata, Leis. Dia kata mandi kuat. Kayak dulu kayak beli lori dengan white tu, lori air tu. Saya kat beli tu Arab main dengan Melayu ni, mandi sungguh. Dia mandi. Nak pergi subuh dia mandi. Balik zuhur dia mandi. Maghrib mandi pula. Balik lepas Isya mandi lagi. Engkau jalan jauh hotel. Mandi. Itu dia panggil mandi adat. Sebab kita mandi. Tapi kadang-kadang kena mandi berniat. Nah, kena mandi berniat. Macam mana kita nak tahu ini mandi hadas, ini mandi biasa? Niat. Niat itu membezakan di antara adat dengan ibadat. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, macam mana kita nak supaya adat kehidupan kita ni menjadi ibadat? Boleh ke tak ni? Adat biar jadi ibadat. Jawab dia, boleh. Tapi dengan syarat adat yang baik. Perkara yang harus disyarak, boleh kita naik, upgrade daripada adat menjadi pahala. Contoh, kita makan. Makan ni adat manusia makan lah. Orang Islam makan, orang bukan Islam makan. Betul tak? Kambing pun makan, lembu pun makan. Pelik apa? Di antara benda yang pelik ni, bila sebut lembu sana ni. Masa kita berjalan mari, tengah jalan tu kan, jalan kita sini, alik ni, pergi tak? Tengah-tengah ni ada lembu. Dia ikat kalau lembu tu, kalau dia lepas. Ikat. Kita bimbang, kata degah kereta lari ni. Dah lah kita turut kereta polis. Lari laju kata, kalau lembu naik. Pasal itulah orang kata, kalau kita ni diiringi oleh polis jalan, semua lampu merah jadi hijau belakang. Kecuali kalau lembu naik tengah jalan. Soh kena berhenti. Ikat. Wadah pun. Kita nak kata baik lembu orang sini. Tak naik, kita jalan raya. Rupanya diikat. Itu contoh. Mana lembu makan, orang makan. Tapi membezakan kita bila kita niat. Kenapa makan? Nak menguatkan ibadat. Supaya tubuh aku ni kuat. Bila tubuh sihat, boleh ibadat. Boleh bantu orang susah.
boleh tolong orang miskin, boleh tu boleh ni. Insya-Allah setiap hal kita makan itu ibadat kepada Allah SWT, sehingga kan Nabi kita sebut hatta luqmatan, makan ni hak kita bui pada mulut isteri kita, anak-anak kita pun jadi pahala pada ayah kepada suami. Tapi kena ingat molek, orang nak tahu beli makan ni kepada anak-anak. Kenapa? Biar dia membesar dalam keadaan sihat walafiat. Mereka ni akan menjadi mujahid, akan menjadi pejuang Islam, akan menjadi orang yang membela Islam, menghidupkan sunnah. Nah, semua hak makan yang kita beri berpahala. Allahu Akbar. Sehingga Nabi kata, kedudukan seorang suami dengan isteri boleh pahala juga. Boleh pahala juga. Sahabat terkejut. Kaif ya Rasulullah? Kayak benda tu suka-suka hubungan suami isteri. Nabi kata kalau meletak lain, meletak tempat haram, macam mana jadi? Maknanya kena niat. Tak payahlah duduk. Bila duduk dengan isteri kat nawaitu, tak ada nawaitu. Baca doa Nabi kita ajar, jadilah tu. Dah, mentah pelik dah tu. Isteri kata pelik malam ni dia ni. Main nawaitu pula dah. Pasal nak boleh pahala. Kita kata dah. Ha. Jadi yang membezakan di antara adat dengan ibadat, niat. Yang kedua, yang membezakan di antara sama-sama ahli ibadat, amalan sunat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak supaya kita ni menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, supaya orang yang dekat dengan Allah, kita banyak buat amalan-amalan yang sunat, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita mari masjid sekali, dua-dua ni pergi masjid, tak aja tinggal ahli masjid, tapi hak ni banyak buat amal sunat, hak ni tak buat amal sunat. Di akhirat esok dalam syurga belaka insya-Allah, tapi darjat tak sama. Hak ni darjat tinggi, hak ni darjat rendah. Orang tanya, mana awak duduk bawah? Tidak mungkin sekali masjid ke dia tu dulu. Sekali. Patut apa dia nak tahu duduk bawah? Dia duduk memikir kat kepala. Ya. Tak ada kes lain dah dia kata. Dia ni kalau pergi masjid, dia sembahyang sunat, dia berzikir. Keluar rumah tu sembahyang sunat dah. Niat dah nak pergi masjid. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, kita nak pahala banyak ke sikit? Kita ni nak banyak sikit. Nak mesti nak banyak dah. Tapi kalau tak kena cara, rugi. Contoh, bila kita nak keluar daripada rumah, nak pergi masjid, kita kena ambil wuduk di rumah. Ambil wuduk di rumah. Sudah ambil wuduk, jalan nak keluar ke masjid, baca doa, duduk atas motor, atas kereta, baca zikir, naik kenderaan, sapa masjid, maya sunat, tak buat benda-benda kayu, tak buat, tidak apa ni, mengumpat orang tak ada. Lepas maya maghrib, ada kuliah. Kita tunggu. Nak tunggu masuk waktu Isya. Lepas Isya kita maya sunat pula. Sehingga kita balik. Berapa jam? Daripada keluar rumah sampai balik rumah. Agak-agak berapa jam? Keluar rumah pukul 7, balik rumah pukul 9. 2 jam. Semua dalam masa 2 jam tadi, tuan-tuan dan puan-puan telah meraih pahala solat. Kita ditulis pahala orang solat. Walaupun lepas maghrib kita duduk sadar dia, duduk menyadar diri, duduk berunjuk sana, tak ada masalah. Tapi kita ditulis pahala orang solat. Malaikat ada doakan kita, Allahumma ufir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma ufir lahu, Allahumma rahamhu. Malaikat tu doa kepada kita meraih pahala solat yang begitu banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, carilah. Ambillah peluang yang besar. Jangan mari kita lara kita rugi. Jadi beza di antara ahli ibadat dengan sama-sama dia, iaitulah amalan sunnah. Makin kuat kita jaga sunnah, makin baik kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, yang terakhir, masuk dah Isya kita ni. Masuk dah. Setengah masjid dia bunyi kali. Dia kata geduk. Orang sini panggil geduk. Dulu kata geduk. Tak ada. Dia bunyi dia. Baiklah, kita ambil yang terakhir insya-Allah.
Yang terakhir, tuan-tuan nak pahala banyak ke? Tak nak? No. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Satu riwayat. Siapa dia hidup sunnah dalam Islam, satu sunnah. Ataupun dalam riwayat lain, man da'a ila huda. Siapa dia ajak orang buat baik. Contoh dalam masyarakat hari ini, saya rasa sama yang lebih kurang. Nah, ramai orang ni tertinggal maya sunat tahiyatul masjid. Maya sunat tahiyatul masjid. Ramai semuanya ke? Ramai tak maya. Tengok suasana. Tanya, sini kalau orang kahwin, majlis kahwin, akad nikah mana? Di rumah kau di masjid? Di masjid. Bawah ke atas? Atas. Sini. Berapa orang mari? Rombong yang mari nak akad nikah? Berapa orang? 50, 100 orang. Acuk perhati tengok. Berapa orang masuk masjid? Maya sunat tahiyatul masjid. Acuk perhati tengok. Situ kita boleh hukum. Ustaz, dia nak pergi akad nikah, bukan nak pergi semaya. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata, iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis. Bila masuk masjid jangan duduk, kecuali solat. Kalau kita masuk orang lepas azan dah, tak apalah, kita solat qabliyah. Masuk tak ada azan, masuk waktu lain, masuk lepas asar tentunya tak ada salat. Tadi kita kata tak ada salat sunat. Kita semaya tahiyatul masjid. Tapi lu ni di antara ilmu yang orang tinggal, ilmu tahiyatul masjid. Kita apa hidup? Awak nak mari semaya sunat, nak mari akad nikah di masjid, beres. Beri syarat. Semua laki-laki ada wudu, kita semaya tahiyatul masjid. Maya masing-masing lah. Yang perempuan berpakaian tutup aurat, hak boleh solat. Banyak pahala tu. Orang tak ingat, orang terlupa kepada ibadah. Kita semua. Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasan. Siapa dia pun hidup sunnah yang ditinggalkan oleh orang, maka orang ni kita boleh pahala. Secara mana pahala? Tadi dalam hadis riwayat yang kedua kata, kana lahu minal ajri mislul ujuri man tabi'ahu. Bila kita ajak orang, kita boleh pahala supaya orang itu buat. Orang itu boleh pahala semaya, dia boleh 100%. Kita hak dakwah 100%. Kita ajar orang baca Quran, dia ngaji Quran, dia boleh pahala, kita boleh pahala. Allahu Akbar. Ni ada setengah pakcik ni bila kita cerita lagu ni, dia mari tanya. Dia kata, Ustaz, pakcik ni tak erti nak mengajar orang. Nak mengajar Fatihah apa ketak, tak boleh mengajar. Lepas tu, gapo dia hak pakcik boleh buat? Dia bila kita dengar nak pahala ni, semangat dia nak pahala. Gapo dia hak dia boleh buat? Kita kata pakcik, tolong peringat pada orang. Mana kalau orang tak pergi semaya jemaah, kita gajak salat jemaah. Orang tak tutup aurat, kita tolong tutup aurat. Orang tak semaya, kita tolong ajak dia semaya. Tak payah ajar, ajak je. Kalau lagu tu dia kata insya-Allah dia boleh buat. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan sebab dia ajak, cara dia pula, uslub dia molek, dia telah meraih pahala yang begitu banyak. Dia mati dalam keadaan orang yang dia ajak tadi istiqamah dengan solat, pahala. Tuan pendakwah mati, pahala tak mati. Ini kita nak lah ni, satu projek yang perlu kita buat dalam hidup kita ni, projek pahala itu. Tuan mati, pahala tak mati. Kita mati, tapi orang yang kebajikan kita ajak, orang ikut. Allah, bahagianya kita tuan-tuan. Tak usah duduk cakap banyak. Ada seorang pakcik, ni cerita orang Arab, orang tua Arab. Dia satu hari lepas maya asar, tak ada maya sunat, dia pergi duduk dekatnya Tok Imam. Duduk dekat Tok Imam, lagu lutut dengan Tok Imam.
Dia kata, imam, muajar pada aku satu ibadat, satu amalan yang aku boleh diajar orang lain. Dia nak tu imam ajar ke dia satu amalan yang dia boleh buat, boleh ajar kepada orang lain, dia boleh pahala banyak. Tu imam pun duk mikir, kenapa dia nak ajar dia ni spontan. Mana kalau dia mau ya, malam ni saya nak tanya, dia boleh mikir. Tika tu juga, alhamdulillah, Allah Ta'ala buka kepada tu imam tadi hadis yang terakhir dalam Bukhari, kalimatan khafifatan 'alal lisan wa habibatan ila rahman wa saqilatan fil mizan. Dia pun mikir dua kalimah yang ringan atas lidah, mana mudah kita nak kata, disayangi oleh Allah dan berat atas timbangan. Tuan-tuan ikut belakang kata, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ingat belakang? Boleh kita dakwah? Sebut dakwah senyap lalu. Pak Cik ni rahimahullah ta'ala, bila ustaz ni ajar, dia pun cakap, terima kasih, jazakallahu khairan. Dia duk baca dak gitu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia pergi mana-mana pun, contohnya dia pergi ada majlis kenduri, sudah makan, ya ikhwan, wahai saudara, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ila rahman, wa saqilatan fil mizan. Qul subhanallah bihamdihi. Suruh kata 4-5 kali, dia gini. Allahu akbar. Ikhlasnya dia berdakwah. Tengok kesan daripada ikhlas dia berdakwah. Dia masuk dalam hospital. Pak Cik masuk hospital. Doktor kata, Pak Cik, penyakit Pak Cik ni berat dah ni, tak apa nak khabar, boleh tak panggil anak-anak? Doktor nak bagi tahu dia ni berat. Dia panggil anak. Waktu dia panggil anak tu, dia tak sedar. Bila dia sedar, dia panggil doktor. Doktor masuk. Doktor, tahan. Dia ajar doktor 2 kalimah, ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayangi oleh Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia suruh doktor kata, doktor pun oleh kalimah tu, dia pun tutup mata, fadat ruhuhu, terangkat ruh dia. Terkejut doktor, subhanallah. Dia panggil anak-anak sini, dia kata, ayah buat apa pelik. Dia tak khabar, pengsan, orang panggil koma dia. Tiba-tiba celik mata, tengok doktor, ya doktor, kalimatannya 2 kalimah yang ringan tadi tu, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia ajar doktor, dia mati. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, kita ni kadang-kadang duk fikir, aku nak jadi pendakwah macam siapa? Pendakwah yang paling sohor sekali. Kalau di negara Thailand ni, pendakwah selebriti dia panggil. Siapa dia? Sohor sini. Siapa dia? Kita nak sebut, tak kena panggil ajar sudah. Pendakwah ad-da'i al-ma'ruf al-masyhur. Man? Sebut orang tu orang ni kan takut dia berkata, tak kena. Baik. Kita nak dakwah, tak sedut mikir nak jadi orang apa ni, orang masuk dalam TV, masuk dalam YouTube. Hidup dakwah orang kapur ya. Ajak pergi masjid, ajak zikir. Allahu akbar. Tuan-tuan, besarnya pahala, dia mati, pahala tak mati. Allahu akbar. Kita kadang-kadang duk mikir. Di antara doa Nabi SAW, bila Nabi banyak doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ni di atas agama. Isteri dia tanya, ya Rasulullah,
Kenapa Rasulullah banyak guna doa ni? Pasal apa? Nabi SAW beritahu, hati kita ni di bawah kuasa Allah. Tuhan boleh tukar bila-bila masa. Anda ingat seorang ulama besar, ulama hadis. Nama dia Syekh Abu Zur'ah. Tulis nama dia. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Bila dia nak mati, sakit, anak murid dia mari. Anak murid dia kata, mengikut dalam sunnah Nabi, bila orang nak mati, kita kena ajar dia mengucap, laqinu mautaku la ilaha illallah. Mu ajar orang nak mati dekat kamu, la ilaha illallah. Jadi anak murid dia memikir, hai, nak pergi ajar Tok Syekh, hai, Tok Guru besar ni, ulama hadis masyhur, nak pergi ajar dia, tak pernah tahu masa apa. Memikir. Tapi nak beramal dengan sunnah. Tak. Nak ajar tak tergamak, tak tapati. Tapi nak beramal dengan sunnah macam mana? Dia kata begini. Kita pergi dekat dia, kita baca hadis yang menyebut tentang kelebihan la ilaha illallah. Baca. Dia baca haddatsana fulan fulan. Anak murid yang pertama baca sebab tak boleh nak kata la ilaha illallah sebab Tok Guru dia sakit, nak mati. Mari hok yang kedua baca haddatsana fulan. Tok Syekh ni telek mata, dia tahu sanad ni akan pergi kepada hadis ni. Dia mau sambung. Tengah duk khabar, tengah sakit ni, dia sambung, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sampai situ mati. Anak murid dia sambung dakhalul jannah. Nabi SAW kata orang ni masuk syurga. Itulah kelebihan ulama hadis. Dia duk mai haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua. Akhir kali nak mati pun bawa riwayat hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahagia tak bahagia kita tuan? Marilah kita ajak orang, didik orang, kecek orang, kempen orang supaya beramal dengan sunnah Nabi. Saya kata satu kata-kata hikmat yang diambil daripada sahabat-sahabat, diambil pada ulama, kita mengatakan beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Pasal apa tenang? Sebab kita tahu hak kita buat ni hak Nabi buat. Pasal apa awak berani kata pahala confirm? Sebab Nabi beritahu. Siapa dia buat gini boleh pahala ni, siapa buat gini boleh pahala gini. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sayang kepada Allah, cinta kepada Nabi, ajak kita beramal dan kita berdakwah, ajak orang untuk sama-sama beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamatlah setakat tu, insya-Allah.